Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi makan. Ustaz. Baik buat makan. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Ustaz tu pakai mic. Kenapa bunyi? Ada ini. Dekat bot tu ada? Alhamdulillah. Kerana pada hari ini dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam program kita, dan insyaAllah pada hari ini saya ingin berbincang berkaitan dengan beberapa pada hari ini insya-Allah saya cuba bawa perbincangan kita mungkin pada tajuk yang agak spesifik ya pada hari ini, di mana saya ingin membincangkan tentang tajuk perbualan ataupun dialog ataupun pendidikan melalui perbualan, melalui percakapan, discussion. Jadi boleh ya? Atas ada on tak? Untuk mic tu. Tak tahu mana. Tak. Remote. Oh, ada. Betul lah. Remote lah. Ni apa sih lagi dah? Mic. Oh, Mic-nya ada mic yang InsyaAllah okey. Okey, insyaAllah pada hari ini saya ingin berbincang berkaitan dengan pendidikan. Mungkin kita biasanya kita di rumah, kita hidup dalam suasana keluarga. Jadi di sini saya nak mungkin menarik perhatian sikit berkaitan dengan kadang-kadang kita ni jadikan pendidikan tu sebagai satu kerja di sekolah. Oh, banyaknya kita mungkin kerja-kerja di sekolah lah. Maknanya pendidikan, mendidik anak-anak ni kerja ustazah, cikgu di sekolah. Jadi tapi sebenarnya pendidikan di rumah, tak kira sama ada di rumah tu mungkin kita dengan anak-anak ataupun kita dengan pasangan ataupun kita pendek kata dalam environment rumah ya. Mungkin kita boleh kembangkan pada environment pejabat. Itu yang penting di sini saya ingin menarik perhatian tentang perbualan ataupun perbincangan. Macam mana kita menerapkan elemen-elemen pendidikan dalam perbualan, khusus kepada anak-anak. Jadi berapa jenis perbualan sepatutnya yang kita wujudkan kan dalam keluarga supaya perbualan-perbualan itu menjurus kepada elemen pendidikan. Maksudnya mungkin dalam satu keluarga tu mungkin kualiti hubungan ayah dengan anak ataupun ayah dengan isteri, suami dengan isteri ataupun ibu dengan anak tidak ada elemen pendidikan. Maknanya dia bercakap dengan anak dia tu, dia bercakap saja kan. Macam orang minum air osmosis. Tak ada unsur mineral, tak ada apa, minum air saja. Setakat perbualan kosong kan. Jadi bagaimana sebenarnya pendidikan melalui perbualan tu bernilai sebenarnya.
kan. Boleh tak kita bayangkan berapa aspek pendidikan yang kita boleh terapkan? Mungkin ada orang fokus dari sudut pendidikan, dari sudut ilmu pengetahuan secara dalam perkara lain, tapi disebabkan skop tu besar, saya nak kepada agama saja. Bukan maknanya di perbualan tu tidak melibatkan benda lain kan. Mungkin melibatkan kesihatan. Di rumah mungkin perbualan tu melibatkan kesihatan. Macam mana kita nak didik general anak-anak kita tentang kesihatan. Tapi saya rasa pada hari ni kita pilih satu dulu, sebab saya masih mengkaji bidang ni, iaitu dari sudut aspek tauhid. Macam mana kita nak menerapkan elemen tauhid kepada anak-anak kita, pada anak ke, kepada ahli keluarga kita. Jadi di sini sebab tu saya minta kertas. Saya nak, kalau boleh, salah satu perkara yang kita patut fikir pada hari ini ialah saya nak minta pengalaman tuan-tuan dan puan-puan, iaitu apakah soalan-soalan lazim yang ditanya oleh ahli keluarga kita tentang tauhid, yang kadang-kadang kita boleh jawab, kadang-kadang kantoi tak boleh jawab kan. Jadi boleh kita kalau ada ni lah dalam keluarga jadi okey. Boleh pensel. Sebab bila saya fikir okey, kalau boleh duduk dekat dekat depan ni lagi bagus. So kita di belah situ. Tanda tangan cek. Okey, sekali lagi saya ulang. Iaitu kita sedang berbincang tentang tajuk pendidikan, macam mana menjadikan perbualan di rumah tu sebagai unsur pendidikan. Khususnya antara ibu dengan anak, ayah dengan anak, ataupun dengan pasangan. Oleh itu, sebelum daripada itu, saya nak minta juga, sambil-sambil nanti saya akan terus bercakap, saya nak minta soalan-soalan lazim yang wujud dalam keluarga kita tentang tauhid. Biasanya anak kita tanya apa dia, ataupun biasa kita dengar orang bertanya dalam keluarga tentang persoalan tauhid tu apa dia. Tauhid lah, bukan hukum hakam ke apa, tauhid. Tauhid saja. Tauhid ni maknanya berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Nabi ke, berkaitan dengan hari akhirat ke. Ada tak? Macam kadang-kadang budak dia tanya kan, dia tanya kat mana Tuhan. Itu soalan lazim lah. Tuhan ni duduk mana? Okey, sambil-sambil lah. Okey, jadi sambil saya bercakap ni, ada idea tulis-tulis sikit. Sambil-sambil berfikir tu, saya, sebab kita nak jimat masa sikit kan, saya tak perlu bagi 15 minit ke 10 minit. Cuma ni perkara yang saya nak bincangkan juga ialah berapa banyak kita memperuntuk, ada tak usaha kita supaya percakapan dalam keluarga kita tu bersifat pendidikan tauhid. Ada kita guna kat elemen-elemen tu. Sebab saya bimbang masyarakat Melayu menganggap pendidikan agama tu ialah pembacaan buku. Pendidikan agama tu ialah hantar anak pergi baca Iqra. Kan, anak pendidikan agama tu ialah aktiviti akademik. Jadi sekarang ni saya nak tarik perhatian macam mana supaya aktiviti akademik tu secara mudahnya ataupun yang telah diringankan
ditransfer daripada satu maklumat yang mungkin berada dalam buku kepada satu sesi perbualan ataupun cara menarik perhatian. Ya, mungkin sebagai ahli keluarga ni, terutamanya ayah dan ibu, bagi yang tak ada keluarga lagi ni macam mana? Dah berkeluarga? Belum lagi? Mak ayah kan? Macam mana? Anak saudara kan. Tapi biasanya masyarakat Malaysia ni hidup dalam struktur yang hampir sama lah kan. Tak ada pula hidup seorang diri. Umur 18 je buat lagi duduk sendiri kan. Kita nak suruh tulis soalan-soalan lazim yang kita dengar berkaitan dengan tauhid. Biasanya soalan-soalan lazim tu ditanya oleh anak kepada ayah ataupun ahli keluarga kita kepada kita. Ada tak? Kalau fiqh ni ditanya hukum halal haram ni percaya tak percaya? Akidah. Macam dia tanya. Kalau anak tanya apa perbezaan kapitalisme, ni anak ni belajar kat mana? Kan? Anak bertanya ayah, apa teori Machiavelli? Sudah ayah. Kan? Ya. Itu salah satu soalan lah. Kita boleh rekod kan. Sebab saya nak cuba tengok macam mana. Dan kita mungkin salah satu kita nak menarik perhatian supaya perhubungan kita dengan ahli keluarga kita tu ialah perhubungan yang berkualiti, iaitu berpendidikan. Salah satu daripada lompang yang wujud ialah kita kurang, saya tengoklah masyarakat Melayu ni kurang menjadikan percakapan tu, discussion di rumah ataupun perbualan ringan sebagai unsur pendidikan. Tajuk ni saya dah bincang dengan beberapa kawan dalam bidangnya. Mereka kata memang boleh buat PhD pun tajuk ni. Memang tajuk yang baik ya. Dan saya tertarik nak kaji tajuk ni lah secara lebih mendalam. Walaupun PhD saya bidang lain tak apa, hobi. Ada beberapa isu penting yang melibatkan agama yang sepatutnya menjadi unsur yang kita terapkan melalui perbualan kita. Tapi tak apa, kita ambil tauhid dulu. Banyak unsur yang sangat penting yang pendidikan itu berlaku dalam hubungan ibu, ayah dan anak. Kalau anak tu duduk di universiti awal ataupun duduk tingkatan 1 dah masuk ke ke asrama, mungkin itu satu kerugian bagi perbualan lah yang berkualiti. Tak ada, sebab hubungan dia dengan cikgu tu hubungan anak dengan ayah ni hubungan yang lebih rapat lah. Okey. Pertama, sebab itu dari sini juga menimbulkan satu cabaran kepada kita, ayah dan ibu ni, supaya ada maklumat tentang tauhid, tentang akidah. Kalau anak tak, kita tanya, ayah apa makna Syiah? Ayah tak tahu lah. Tak boleh tanya bid'ah, tanya ni kan. Mula itu pun kelentung ayat ni kita. Mungkin soalan-soalan tu. Dan bila kita aktifkan pemikiran budak, kita kena berhati-hati. Bila kita aktifkan pemikiran dia dalam satu-satu bab, dia akan berkembang dengan cepat dan dia akan mula banyak bertanya. Mula banyak bertanya, sangat banyak. Kalau kita tidak cepat bertindak, kita tak boleh jawab. Memang dia akan nampak ayah aku tak ada guna betul. Sebab pemikiran kanak-kanak ni ataupun budak-budak ni, dia masih, maknanya mungkin dia dianggap terlalu luar daripada alam yang ada. Maka persoalan tu mungkin
bagi dia relevan, apa saja yang dia nak tanya, terlintas tu dia boleh tanyalah bagi dia. Jadi kita sudah disekat oleh banyak benda, kita telah disekat oleh sangkaan-sangkaan dan berbagai-bagai benda lah. Okey, jadi saya nak minta ulang sekali lagi, tak apa, tulis berkaitan dengan soalan-soalan yang biasanya ditanya oleh ahli keluarga kita, sama ada anak ataupun pasangan, berkaitan dengan akidah ataupun tauhid. Beberapa soalan biasa kita dengar. Okey, di sini kita pun, saya bila bercakap tentang mana-mana hukum seperti biasa, kita bercakap dalam konsep adanya hukum yang keras dengan adanya hukum yang cabang. Dalam pendidikan kanak-kanak, hukum yang keras inilah yang perlu ditekankan, sementara hukum yang cabang ni kita tidak perlu masuk terlalu banyak sangat. Contohnya perbincangan tauhid berkaitan Allah tu satu, kan, sifat-sifat Allah, Tuhan Maha Perkasa, mengampunkan, nama-nama Allah, Asmaul Husna, sifat uluhiyah, rububiyah, sifat asma dan sifat ayat ni keras. Tetapi persoalan misal kata adakah surga dan neraka tu berkekalan, syurga yang didiami oleh Nabi Adam tu syurga betul ke syurga di dunia, Nabi Adam tu Nabi ke tidak, dia bukan Nabi, adakah dia Nabi, nyawa yang dicabut tu pergi ke mana, tak? Mana itu persoalan-soalan tauhid juga dalam buku tauhid, dalam buku akidah, tetapi dia persoalan-soalan cabang yang sangat jauh daripada titik terpenting tadi, daripada asas-asas syariat. Jadi kita sebagai maklumat awal, jika kita nak menerapkan unsur perbualan dalam keluarga berkaitan dengan akidah, kita mesti menjurus ke arah level terpenting, level dasar-dasar syariah, dasar-dasar tauhid. Jangan mulakan dengan perbincangan yang luaran. Kalau kita bincang persoalan contohnya Allah ni wajib buat jahat ke wajib buat baik, perbincangan dalam ilmu akidah, mungkin kita sendiri tak biasa dengar tak? Dia panggil husnu wal qubh, dia duduk jauh di sini. Perbincangan akidah dalam falsafah. Mana kalau kita nak menerapkan unsur tauhid, kita pilih unsur-unsur yang keras, nak ajar sayang pada agama, nak ajar tauhid kepada Allah, tawakal, nak ajar qada dan qadar, nak ajar benda-benda macam tu. Jadi ini melalui percakapan, perbualan. Okey, cuba kalau kita sambil-sambil saya cakap ni, cuba fikirkan soalan-soalan yang pernah ditanya ataupun kita terlintas, soalan-soalan yang ditanya oleh anak-anak atau budak-budak ataupun ahli keluarga kita tentang akidah, tentang tauhid. Cuba kita rekodkan, insya-Allah kita boleh bincang bersama-sama. Okey. Kita di negara yang berbilang bangsa ni, salah satu unsur tauhid yang mudah kita nak terapkan dalam keluarga kita yang terpenting ialah kesyukuran kepada Allah ataupun kebanggaan menjadi orang Islam. Itu perasaan beruntung menjadi orang Islam, perasaan hebatnya Islam, perasaan betulnya tauhid Islam. Salah satu daripada perbincangan yang kita boleh wujudkan ialah perbincangan dalam kereta. Bila kita naik kereta, mandu di Malaysia ni banyak kuil tak? Kita pun tengok patung.
terlalu dekat kuil. Kita tengok patung orang India sembah patung. Lalu kita pun perbualan dengan anak kita ialah kesian dia sembah batu. Anak kita Mamat nama dia. Tak ada nama orang Mamat, ada lagi nama Mamat lagi. Nasib baik Mamat jadi orang Islam. Kalau Mamat jadi orang Hindu, Mamat duduk jilat tahi lembu kat sana. Kat kuil. Anak kita pun dia rasa dia telah beruntung menjadi orang Islam. Jadi setakat yang saya test lah melalui anak-anak saya, teknik ni sangat berkesan sebab dia mempunyai elemen-elemen dia terkejut lah. Dia macam dia tersentak kerana mungkin dari sudut, mungkin bukan setiap hari berbincangan macam tu kan, takkanlah setiap lalu poin sama anak itu pun boring dengan ayah, aku tak ada modal lain. Tapi mungkin di sudut kadang-kadang bila lalu dekat dengan kuil ni, orang terkejut dengan binaan macam naga cantiknya, ni patung besar. Tapi kita ambil pemikiran dia, kita bawa kepada elemen dia sebenarnya beruntung, orang tu rugi. Sebab apa? Kita sembah Allah, dia sembah batu. Jadi benda ni membawa pemikiran tu dia kontra. Bila sesuatu tu diberitahu dalam bentuk kontra, kesan dia tu memang dia sangat mendalam. Dia boleh ingat lama kalau kesan dia tu cross. Sebab dia nak kat ni, kita pun terus patahkan dia kat situ, dia terus tertanam satu perasaan. Ya, jadi salah satu unsur yang kita boleh didik dalam perbincangan ialah unsur tauhid dalam keluarga ni ialah beruntung menjadi orang Islam. Perlu kita ingat bahawa kita sebagai ketua keluarga ataupun ibu ataupun ayah, kita kena create perbualan macam tu. Perbualan agama ni mesti kita create dalam perbualan dengan anak-anak. Tanggungjawab kita. Dia mungkin anak kita tu pada mulanya dia tak terjadi macam tu, tapi kita kena create. Kena cari tajuk. Contohnya yang akan menyebabkan dengan sendirinya kita terpaksa membaca. Kita terpaksa. Tu yang saya katakan, saya bukan menggunakan perbincangan hari ni melalui pembacaan. Saya test dengan keluarga saya lah. Lebih pada tu. Saya nak kongsi sudut tu saja. Iaitu bila kita attack pemikiran dia dari sudut ketuhanan, budak tu akan meluahkan pertanyaan. Jadi kita kena tahu. Contohnya kita kena membaca sikit sebanyak tentang agama-agama yang ada di Malaysia. Kita kena ada maklumat. Pernah tak sebelum ni kita rasa perlu benda tu? Kita rasa perlu tak kita tahu tentang Hindu? Ramai orang Malaysia tak tahu apa itu Hindu, dari mana Hindu itu datang, apakah dia punya kepercayaan, teras-teras kepercayaan dia, mazhab dia. Lepas tu Buddha macam mana. Dia jadi satu dorongan untuk kita sendiri memperkayakan maklumat kita. Sekarang ni ada Google lah, senang je lah, type je, serang keluar. Nak lawan Tok Sami pun boleh dari sudut maklumat sekarang. Banyak boleh dapati. Kalau kita baca-baca silap aling daripada Tok Sami lagi. Banyak maklumat kan. Baca. Sebab apa? Soalan tu akan keluar nanti. Anak-anak akan tanya. Okey. Saya tak rasa unsur terpenting pendidikan dalam dialog, dalam perbualan ialah unsur tauhid. Perlu disogokkan dengan perbincangan. Okey, elemen syukur, bersyukur kepada Allah, elemen nikmat ni boleh kita bincang.
Contohnya bila kita tengok berita kan. Salah satu elemen pendidikan yang sangat penting ialah, sebab tu saya menekankan supaya kita daripada awal, mak ayah ni dia mesti dipatuhi. Salah satu elemen mendidik yang lebih, tak mudah nak cakap tentang pendidikan anak-anak lah, sebab kita tak perfect kan. Tapi salah satu unsur yang sangat perlu kita tekankan dalam pendidikan ialah unsur kepatuhan. Macam mana kepatuhan? Iaitu anak-anak dengan mak dan ayah ni, dia mesti ada rasa patuh. Dia rasa patuh tu macam mana? Dia rasa ni mak ayah aku kena ada satu tahap, aku nak bincang macam mana pun tak apa, tapi sampai tu tahap aku kena respect dia ni mak ayah aku. Dia nampak bila tu, contohnya anak nak tengok kartun, ayah nak tengok berita. Banyak ayah gagal, akhirnya dia terpaksa tengok kartun dengan anak dia. Kalau sehari tak apa, tapi setiap hari TV ada satu kat rumah, ataupun kalau TV banyak pun tak praktikal. Sebab kita bukan melihat berita bukan untuk kita saja. Kita melihat berita untuk kita dan untuk anak-anak kita. Dalam melihat berita tu ada unsur pendidikan. Jadi kita nak didik dia supaya tengok dengan kita. Kalau kita pergi tengok dalam bilik kita, sebab bilik kita ada TV, satu unsur pendidikan telah hilang. Itu ruginya orang banyak TV kat rumah kan. Jadi gunalah peluang tengok berita tu sebagai unsur pendidikan perbualan. Dan unsur, saya bagi tahu ni berterabur mungkin tak berapa cantik sangat, tapi salah satu unsur pendidikan ni, dia tidak boleh merepek atau merapu. Mak dan ayah ni, kita ni yang menerangkan, dia tak boleh bla 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 bla. Akhirnya berita orang tak dengar, orang dengar dia pula salah. Dia tak menarik, dia kesan dia kurang baik. Dia nak dari satu cetusan, dari sudut cetusan, perkataan ataupun cetusan tu mesti pendek dan bermutu. Tengok Somalia miskin, lapar, oh alhamdulillah. Kita di Malaysia, satu Malaysia pula kan. Kalau kita duduk Somalia macam mana? Tuhan takdir kita lahir di Malaysia. Kalau kita lah rancang, mungkin minta lahir kat lain. Unsur ketuhanan, unsur takdir, unsur takdir, unsur rezeki, unsur syukur. Dalam masa yang sama, kita boleh didik juga pada unsur, saya kata Allah kan, Somalia ni, apa Tuhan tu musibah gini tak, dosa apa dia buat ni, unsur-unsur ketuhanan. Jadi benda tu kena pendek dan tidak bersifat merimaskan. Kalau merimaskan, anak kita tunggu ya, mak aku dah start ni, bahaya ni. Dia mengaku kepala lah, sudah dia berceramah lah. Jadi dia tak menarik, dia ada gap, macam kurang bermutu. Okey. Sekali lagi saya katakan bahawa unsur pendidikan dalam perbualan di rumah yang menyebabkan kualiti masa kita dengan anak-anak kita tu menjadi unsur pendidikan yang berkualiti. Lalu kita mesti menjuruskan. Sebenarnya banyak okey, saya nak sebelum, mungkin ada beberapa yang nak ditambah lagi dalam pendidikan dengan dialog ni. Kalau peringkat lebih formal dia panggil wacana, peringkat dalam keluarga panggil dialog. Mungkin dialog banyak jenis lah kan. Mungkin isu semasa, kita cakap tak dengan keluarga kita tentang isu semasa? Cakap lah. Mungkin isu apalah, harga betul naik 60% naik, tak sabar langsung. Saya kata kan. Tapi itu maklumat awal. Mungkin kita orang yang berpelajar ni beruntung keluarga kita, sebab apa? Kita boleh upgrade maklumat tu. Syarikat mana yang mengendalikan,
dia baru jual kat siapa kan. Apa ni DRB baru beli. Tapi kalau orang lagi advance dia tahu dah lah DRB beli dengan harga mahal pula tu. Ada anak kita sebenarnya dia rekod perbualan tu. Ini perbualan berkualiti. Di negara-negara Arab contohnya lah, pengalaman saya duduk negara Arab, orang Arab dia tahu kelas tu siapa punya, siapa CEO dia jadi perbualan. Sebab negara dia terlalu tidak demokrasi pada waktu itu, nak kempen tak boleh apa semua, dia deliver dia punya kumpulan aktivis dia ni melalui perbualan. Jadi ramai orang faham benda tu. Kalau misalnya KPJ ni Johor Corp apalah jadi macam ni Johor Corp ni kan. Dengar khabar campur tangan Istana Johor. Jadi perkataan tu dia pergi dalam masyarakat. Akhirnya masyarakat tu menjadi masyarakat yang berpengetahuan. Dia bukan macam politik bodoh apa ni kan. Tapi dia bermaklumat. Syabasnya apa dia? Syabas ni ialah kan. Tapi ini isu semasa. Yang saya fokus pada hari ni ialah akidah ataupun tauhid melalui perbualan. Yang akan jika kita perkayakan nanti, saya bercadang untuk mendapat jawapan kepada satu persoalan, iaitu bagaimana mengajar anak anda tauhid. Siapa yang ajar? Kita yang ajar. Bila dalam percakapan kita seharian kita mengajar anak kita tauhid. Tauhid kat sekolah tu tauhid formal, cikgu punya ajar. Tapi sekarang ni sebab tugas ibu bapa paling penting mengajar tauhid kan. Bagi makan tu dah nombor 2 sebenarnya. Dalam masyarakat Melayu saya rasa lah, Ya. kita banyak perkataan pasal Ibadat. sampai semayang, haji, puasa, habis. Ya. Mungkin. Habis pun habis pada hulu. Ya. Mungkin Jadi kurang nak bersih pasal tauhid kan. Betul. Ibadat kan. Kita banyak ibadat. Mayang ngaji. Ingat saya dulu balik sekolah ngai dulu belakang rumah ada belakang rumah ada apa tu, paya. Balik sekolah semua ngai. Lepas tu ada burung pati. Saya ni minat, hobi saya pelihara burung pati. Tapi saya tengok lama 3 jam tak habis tengok burung pati. Sebab kaji kan, hari berapa dia bertelur, hari berapa, buat jadual. Kabar-kabar atas belakang ketepung. Ibu saya akan pergi rotan tu, dia tak panggil lah, sebab panggil lama tak dengar kan. Pergi tiba-tiba ketepung atas belakang, lari. Memang kita prihatin dengan ibadat. Tapi betul, saya pun rasa ada ni sini, ada vacuum di sini, ada macam. Sebab tidak hairan, persoalan saya ialah mengapa orang Melayu ni dihantui dengan isu murtad. Saya tak perhati. Bagi saya tak timbul isu murtad ni. Kalau mendasari, maknanya dah jadi satu culture kita masa kecil-kecil lagi, anak-anak dibuai dengan benda tu, dengan ilmu-ilmu tauhid tu. Sebab apa kita nak murtad lagi? Mungkin kita maksiat dia akan boleh buat, tapi murtad dia tak murtad. Sebab murtad tu tak ada sebab dia nak murtad. Kalau maksiat dia nak minum arak, adalah seronoknya kan. Nak pergi sembah patung, ada apa lebih patung? Memang tak perlu pun. Kan? Jadi saya tak puas hati. Jadi saya mencari, dan saya rasa jawapan dia berada di sini. Iaitu kita gagal menerapkan dalam culture kita perbualan tauhid dalam kehidupan seharian kita.
Setuju tak? Saya ni masih mengkaji ni. Setuju tak kalau saya kata macam tu? Ada tak nilai-nilai tauhid dalam percakapan dengan anak-anak? Okey, salah satu bentuk baru ni saya bincang dengan Haji sendiri. Okey, isu semasa, tauhid, ibadat, Tauhid terlampau luas. luas lah. Kadang-kadang tu ini sembahyang ini. Oh, Jadi mudah nak diberitahu. Tauhid ni kalau tak ada ilmu betul Ya, susah nak. ya. Okey. Ada satu approach apa yang patut yang ditekankan. Okey, tadi umum sangat lagi kan yang saya kata asas-asas tauhid tu kan. Saya dah nampak lah juga benda tu. Takkan kita nak cerita semua benda tentang tauhid. Kita pergi kepada asas-asas tauhid. Tapi apa asas-asas tauhid tersebut? Okey, alhamdulillah satu pengkayaan juga. Maknanya asas-asas tauhid. Contoh ni tadi untuk lebih menjelaskan perbincangan kita. Contoh dalam ibadat tauhid semasa isu jantina saya kata. Isu jantina. Kita cakap tak dengan anak kita isu tentang jantina. Iaitu kita ni beritahu tak kat dia, kamu ni lelaki. Bagaimana nak menumbuhkan dalam diri seorang budak tu dia ni lelaki. Dan macam mana nak menumbuhkan dalam diri seorang budak tu dia ni perempuan dan dia mesti bersifat dengan sifat orang perempuan. Kita aktifkan tak benda tu. Perbincangan tu ada tak? Maknanya bukan perbincangan ilmiah. Maknanya kita ada tak elemen-elemen nak suruh dia tu tersedar dengan kalau budak lelaki kan, kalau budak lelaki dia kawan semua dengan budak perempuan contohnya. Kawan semua sampai umur 10 tahun budak lelaki dah mula tumbuh bulu betih ni kan. Dia akan cukur bulu betih tu. Sebab kawan-kawan lain semua tak ada, dia seorang ada. Dia tak tahu dia tu kawan dengan perempuan. Sebab apa? Aku ada, jadi aku tak boleh. Bila dia tumbuh misai, dia akan sedih. Sebab apa orang lain tak ada misai, dia ada. Dia terlupa dia tu lelaki, memang ada lah misai kan. Jadi kita macam mana nak sedarkan bahawa kamu memang kena ada misai. Kamu memang kena ada janggut. Sebab apa? Sebab kamu lelaki. Jadi unsur ni dia mungkin kita sebagai orang yang dah tua, kita tak tersedar bahawa sebenarnya perkara-perkara ni seperti juga dengan ibadat, dia boleh jadi lupa, tak perasan. Kita memang ibadat ni memang kan, nak suruh seorang budak semayang tu kan susah lah. Berapa kali kena watan baru teringat nak semayang. Itu pun semayang, benda lain baca Quran apa. Jadi tauhid. Okey, ni saya ada tak soalan-soalan tadi dah? Dapat tak? Ada. Boleh saya ambil kertas balik supaya saya kumpul lah, senang kan. Sebab saya ada tulis. Tak ada. Ada. Tak apa. Saya memang soalan yang dalam tu nak tanya kepada ya. Oh, okey. Masa zaman Nabi, Ya. banyak sahabat-sahabat wanita dia menghantar anak dia kepada Nabi tak? Anak bin Malik waktu kecil telah dihantar kepada Nabi. Ibunya sendiri cakap didiklah dia. Dia outsource parenting tu kepada Nabi dengan anak. Dan ada yang mengatakan juga sebab Rasulullah masih kecil, umur setahun dulu sudah dihantar kepada kaum Nabi untuk dijaga dulu. Saya mengatakan itu sunnah. Maka because of that practice, dia sunnah untuk menghantar anak untuk dididik oleh Orang lain. saya tak pastilah. Tapi betul juga satu praktik yang logik kalau kita rasa dia sudah so dia outsource. Ini yang kepada yang kita rasa
Malaysia ni agak banyak outsource ni. Ya, pada saya lah. Pada saya, kita dah banyak outsource sebenarnya. Iaitu pelajar-pelajaran di peringkat level yang lebih tinggi. Tapi ada benda yang tak boleh outsource sebab orang lain tu tak ada. Contohnya kasih sayang ibu bapa. Kasih sayang ibu bapa ni orang lain tak ada ibu bapa, dia memang tak ada benda tu. Jadi hanya kita yang ada unsur tu. Jadi kita yang kena bagi unsur ukhuwah dalam keluarga, maknanya unsur keakraban ahli keluarga, dia tak boleh dibina di luar. Sebab tu kita bahaya masyarakat kita kurang rapat adik-beradik sebab kita keluar awal daripada keluarga kita. Ada orang di atas satu, dia duduk asrama, dia balik sebulan sekali. Adik-beradik dia pun dia bergaul 2 hari je, lepas tu dia pergi balik. Jadi akhirnya bila dia besar, dia tak boleh nak menyelesaikan masalah adik-beradik dia sebab dia hanya berfikir untuk diri dia. Dia excellent untuk diri dia. Jadi pada saya ni satu kerugian, kerana institusi keluarga tu perlu dikekalkan. Maknanya adik-beradik tetap adik-beradik lah. Sebab adik-beradik ni penting. Sebab tengok pada struktur pusaka, bila orang tu tak ada anak, dia akan pergi ke adik-beradik. Adik-beradik ni hanya dihijab oleh anak. Dan bila ayah mati, dia akan pergi ke datuk dan akan pergi kepada pak saudara. Tanggungjawab pak saudara tu besar. Pak saudara tu ialah adik-beradik ayah kita. Bila perasaan tu hilang, bila sesuatu berlaku kepada ayah kita, kita tak ada orang nak jaga kita. Kalau orang tu masih kecil. Ini berlaku dilema dalam masyarakat kita. Iaitu tanggungjawab menjaga anak saudara tu sangat rendah. Maknanya pak saudara tak rasa bertanggungjawab pada anak saudara. Kalau susah apa semua, dia tengok sebelah mata je. Kebanyakan. Ataupun kalau dia bantu pun sekadar nama gitu. Tidak macam anak dia sendiri. Sedangkan dari sudut konsep tu, sebab dia menjadi wali kan? Jadi saya rasa lah, kita tak boleh outsource semua. Nanti tukar nama syarikat tu jadi syarikat orang lain. Kan? Jadi ada benda-benda yang tak boleh kan? Kalau kemahiran ataupun pelajaran matematik ke apa semua tu, kita dah outsource sebenarnya. Kita tak ajar, banyak orang tak ajar sendiri kan? Jadi mungkin boleh agama di peringkat yang lebih profesional tu kita tak ajar sendiri juga kan? Jadi di sini saya nak bincang elemen-elemen pendidikan, hubungan yang lebih bersifat pembentukan daripada kecil. Saya rasa itulah. Sila. Tak apa. Ya. Tapi dia ada satu cabaran besar lah untuk masyarakat dalam sekarang. Jadi ada satu masalah, jadi nak tackle yang mana dulu, nak tackle kanak-kanak dulu ke yang ibu bapa. Sebab saya boleh katalah kebanyakan ibu bapa sendiri pun tak tahu pasal itu. Macam mana kita nak menjalankan pendidikan ni yang cara yang Ustaz cakap tu melalui perbualan, sedangkan ibu bapa sendiri pun tak boleh nak jadi guru. Jadi adakah patut kita sekolahkan ibu bapa dulu? Mungkin salah satu caranya dengan soalan-soalan yang Ustaz Ustaz jawab dengan satu mungkin buku. Salah Betul. salah satu panduan untuk ibu bapa yang sedikit sebanyak dia boleh ada pengetahuan sedikit. Betul. Susah dia nak sampai kepada anak dia, sedangkan dia pun tak tahu. Jadi Betul. kita nak tackle nak Bapak dulu ke anak dulu? Saya bagi tahu pengalaman saya tak. Sebab kita semua ni hampir sama lah. Kita ada anak semuanya. Okey, anak saya ni saya nak
tahu dia punya ni, saya alhamdulillah wujudkan benda-benda tadi lah, elemen-elemen kita sedarkan dia, kita injek dia dengan otak dia tu supaya dia macam tu kan. Caranya ialah bila saya lalu ikut kajang ke ada banyak kuil-kuil tu, saya masa kecil-kecil tu saya sentiasa tarik perhatian dia orang. Bodoh sembah batu kan. Apa sembah batu kan. Kita sembah Allah, dia sembah batu. Pendek-pendek je. Nampaknya berkesan. Dia lain kali lalu, terutamanya budak kecil, bila lalu dekat kuil sekali lagi, dia pula sembah batu, kita sembah Allah. Dia dah mula ni ya. Tetapi pendidikan jenis ni dia kena berterusan. Sebab itulah pengkayaan ibu bapa tadi tu satu tekanan. Maknanya nak tak nak, lepas ni kita kena study sikit banyak, kita kena ada maklumat. Kita ni pula kalau tak tertekan tak buat kerja kan. Tapi kalau tertekan, benda tu bukan susah sangat. Dia bukanlah perlu jadi tok guru dulu sebenarnya. Sebab tu saya kata tadi, kita pergi kepada elemen dasar akidah dulu, barulah kita boleh meluaskan pengetahuan kita. Alhamdulillah, saya ada anak sulung saya dah sekolah tingkatan 4. Jadi tahap pertanyaan dia tu telah pergi kepada peringkat yang lebih tinggi. Contohnya Syiah Imamiyah ni apa dia, Syiah ni kafir kada. Kalau kita kata tak kafir, tapi dia kan Syiah ni memaki sahabat, adakah maki sahabat tu masih tak kafir lagi? Saya kata nasib baik ayah kamu ustaz, kalau tidak jika tidak tak boleh jawab soalan ni. Soalan-soalan tu dah nampak macam peringkat tinggi. Alhamdulillah, walaupun kita di sinilah saya nak kata tadi, kadang-kadang mungkin kalau kita aktifkan pendidikan jenis ni, satu hari nanti anak kita tak sekolah agama tetapi pengetahuan agama dia tinggi. Sebab kita hari kan. Kedua, anak tu sendiri dia akan nak belajar. Dia yang akan baca internet, dia akan ni. Sebab apa? Sebab dia ada tempat dia berbual yang mengaktifkan maklumat dia. Kalau dia pergi belajar di sekolah, kemudian dia balik senyap gitu, esok pergi belajar pula, dia tak minat. Sebab dia rasa pengetahuan dia tu tak ada tempat dia nak salurkan. Memang kurang. Tapi alhamdulillah, bila macam tu, saya ketika anak-anak ni kecil, ada beberapa cabaran besar lah. Soalan-soalan yang mengejutkan. Contohnya satu hari anak kawan saya meninggal. Jadi kita pergi ziarah, isteri kawan saya tu menangis. Anak saya ni tanya lebih kurang soalan dia, sebab apa orang ni menangis kan? Sebab anak dia mati kan? Oh, mati ni macam mana? Mati ni kena tanah dalam kubur, dia tak boleh balik dah lepas ni kan? Ruh dia maknanya dia gimana? Dia mati, macam mana nak terangkan konsep mati tu? Maknanya payah juga. Kita kata dia ni dah mati, Allah cabut ruh dia kan? Dia pun teringat, dia kata dulu kata Tuhan ni baik, sebab apa dia matikan budak ni? Dia tanya gitu pula kan. Lepas tu dia tanya lagi, Tuhan tu tak kesian ke tengok mak budak ni nangis? Akhirnya dia kata, jahat Tuhan sanggup tengok mak budak ni nangis. Dia mengeluarkan kesimpulan yang salah. Macam mana nak betul agak-agak kan? Macam mana nak kata Tuhan tu tidak zalim? Saya rasa sangat tercabarlah masa tu. Memang susah nak jawab. Tapi saya rasa terseret dengan persoalan-persoalan begini, kita tak boleh terlalu risau. Sebab tujuan kita bukan nak mewujudkan persoalan macam tu. Tujuan kita ialah perbincangan yang kita nak kata tadi tu, kita kena jelas hala tuju dia. Hala tuju dia ialah kita nak menerapkan dasar-dasar tauhid kepada anak kita. Dasar-dasar tauhid tu ialah, pertama, kebanggaan dia tu menjadi orang Islam. Dia tu rasa bangga dia jadi orang Islam.
Macam mana nak wujudkan dia? Sebab tu saya fikir saya menggunakan unsur tauhid tu, tetapi sebenarnya mewujudkan kebanggaan sebagai orang Islam. Sebab apa? Aku bangga aku jadi orang Islam. Hang sembah batu, aku sembah Allah. Tuhan kamu tu sembah lembu, kita sembah Allah. Sebenarnya persoalan-persoalan yang sampingan yang memeningkan kepala kita tadi tu akan kita berhadapan dengannya, tetapi perlu kita jangan terlalu terjebak dalam persoalan tu. Mana kita tak perlu risau sampai saya tak nak jawab ataupun tak nak bincang lah, nanti anak saya tanya soalan pelik-pelik saya tak boleh jawab. Sebab kita hala tuju kita bukan nak bincang benda tu. Hala tuju kita nak sebab apa kita bincang tauhid, akidah dengan anak kita? Sebab kita nak menguatkan iman dia. Dasar-dasar iman kat mana? Dasar-dasar iman ni kepada Rasul, sifat Allah ni kan? Jadi bila dia tanya sebab apa Tuhan matikan dia, Tuhan, saya antara yang jawabnya isteri saya juga, jadi saya pun dengar lah, bawa kereta tu dengar, makin lama makin payah soalan kan? Tuhan gini. Tapi satu kejayaan ialah dia telah bertanya tentang agama. Perbualan tu dah jadi perbualan agama kan? Bukan naik kereta je, mungkin seorang duduk ceruk sana main game, seorang duduk belakang, kalau boleh duduk bawah cushion main game ke. Senyap kereta, ayah pasang radio kuat-kuat dengar. Jadi saya rasa itu satu kerugian kan? Itu satu kerugian di sini. Sebab masa tu sebenarnya masa yang berkualiti untuk digunakan. Okey, satu petua kita dapat tadi tu, jangan risau kalau terjebak dalam soalan-soalan yang sukar, soalan-soalan yang saya tak ingat dah sebab banyak soalan tu. Ada lagi soalan-soalan lain lah yang saya duk fikir balik 2-3 hari ni, apa ni budak-budak ni tanya aku dulu ni. Ada soalan-soalan tu saya rasa terlintas lah dia orang nak tanya benda-benda ni, tapi tak direkodkan, hilang. Sebab tu saya rasa perlulah soalan-soalan yang saya tanyakan ni. Apa beza Tuhan, malaikat dan Nabi? Tengok soalan mungkin daripada anak kan. Apa beza Tuhan, malaikat dan Nabi? Kita boleh terang lah kan? Allah, Tuhan tu Allah, malaikat tu pekerja, tu makhluk Allah bekerja dengan Tuhan, Nabi itu manusia, malaikat ni bukan manusia. Maknanya kita boleh explain soalan ni. Alhamdulillah lah, tak boleh dijelaskan. Tak reti nak baca pula macam mana soalan biasa. Tak buat campur lah, tak apa nak nampak. Sembah Tuhan macam mana, kat mana Allah? Ini soalan yang sangat famous di kalangan budak-budak. Tuhan tu kat mana? Siapa ada jawapan yang paling baik? Saya pun tak ada. Kalau orang tanya, kalau budak tanya Tuhan tu di mana, nak jawab macam mana agak-agak? Kan? Saya rasa soalan yang sukar ni. Ya, Allah di atas. Allah tu, tapi di atas tu maknanya ada banyak makna lah. Itu di atas tu maknanya Allah tu mulia, Allah tu atas tu menguasai. Atas tu maknanya bagus lah, boleh lah jawab. Allah di atas tu relevan lah dengan budak tu. Tapi bagi kita orang tua ni, Allah di atas, mana atas, tak ada atas kan? Untuk soalan budak, saya rasa jawapan di atas tu paling cantik lah. Sebab dia merangkumi menguasai, mulia. Sebab akidah Asy'ariyah ni, kita di orang Malaysia ni, Allah tidak bertempat. Allah
tidak bertempat. Maknanya kita tak boleh nak tahu Allah tu duduk di mana, tapi di atas tu lebih kepada kemuliaan penguasaan. Itu akidah Asy'ariyah. Jangan masuk Asy'ariyah, Maturidiyah apa semua ni pening anak kita, dan belum anak kita pening, kita pening dulu. tak perlu sampai ke tahap tu. Okey. Jadi disebabkan perbincangan saya kena ringkaskan sebab masa kita dah terhad. Ni soalan-soalan ni insya-Allah saya akan tengok, saya akan kaji, dan insya-Allah kita kalau boleh sediakan soalan banyak-banyak lagi yang biasa kita dengar minggu, insya-Allah masa akan datang saya akan bawa tajuk yang hampir sama. Kalau ni pun kita kita kaji dalam bidang-bidang yang lain pula kalau kita nak tambah. Tapi kita nak jelaskan bahawa unsur tauhid tu satu kepada Allah yang kita kena tekankan, satu kepada Rasulullah SAW, maknanya keimanan kepada Nabi. Tetapi di sananya ada unsur lain, iaitu unsur Islam tu sendiri. Unsur Islam, saya tengok salah satu daripada kelemahan masyarakat kita ialah kebanggaan terhadap agama. Maknanya kita macam mana nak cari formula nak suruh seorang budak ni, dia merasa dia ni beruntung jadi orang Islam. Nah, itu saya rasa paling penting. Dia rasa Islam tu telah, maknanya dia ni mujur jadi orang Islam. Sebab tu nampak tak unsur pendidikan yang Umar ke Abu Bakar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Sebab apa? Kaum di situ mungkin bermakna orang Arab. Sebab apa? Orang Arab sebelum Islam tak ada harga. Rom pun tak nak jajah dia. Dia pun hidup kacau bilau, hidup padang pasir, tak buta huruf, tak ada siapa layan dia kan. Tetapi lepas masuk Islam menjadi umat yang berkualiti, dihormati, menguasai dunia, merentah dunia. Jadi di situ penerapan unsur untung jadi orang Islam. Macam mana ni nak cari kaedah macam mana? Di sini cabaran-cabaran kepada kita lah. Saya rasa jawapan kali ni saya menimbulkan persoalan-soalan ni. InsyaAllah kita akan sama-sama berfikir, sebab saya rasa ni masalah kita semua. Saya sangat tidak berpuas hati bila orang Melayu sangat merasa diri dia lemah di depan Kristianisasi. Sampai kan bila orang nak terjemah Injil ke dalam bahasa Melayu, semua orang takut, nanti orang Melayu. Kita tak rasa tak bahawa kalau orang Melayu tu baca Injil dalam bahasa Melayu, lagi jauh dia daripada Kristian. Dia lagi faham tak betulnya Kristian. Tapi kalau kita tu ada asas yang kuat kan? Satu lagi perkara menarik yang berlaku dalam pengalaman saya ialah mengapa masa saya belajar dulu, orang Morocco sangat jauh daripada Islam pada masa tu, tahun-tahun 90-an. Tak semayang biasa, pakai salib pergi kuliah biasa. Kat Malaysia ni tak ada lah pula orang nak pakai salib terang-terang macam tu lah. Kat sana biasa pakai salib, pergi mana pergi kuliah. Tapi Islam tak ada pula murtad ke apa. Dah aku pakai je dia kata. Macam mana dia boleh mengekalkan? Lepas tu pula berbangga pula tu dengan Islam. Macam mana? Ada sesuatu pada saya, ada sesuatu tabiat, gelagat yang telah menjadi budaya dalam masyarakat, sehingga Al Jazeera buat kajian, didapati bahawa usaha-usaha kristianisasi gagal di sana, sehingga orang yang terlibat dengan masalah pelacuran apa semua pun tidak murtad, gagal. Mengapa? Mesti ada, bukannya daripada Allah secara macam tu lah. Mesti ada sesuatu yang boleh kita kaji dan kita fahami. Pada saya, petunjuk-petunjuk awalnya menunjuk kepada
budaya yang telah diterapkan, budaya dari awal, itu wujudnya unsur-unsur kebanggaan terhadap Islam contohnya bila dia berhadapan dengan orang asing. Bila dia berhadapan dengan orang asing, satu yang saya nampak lah, dia akan layan orang asing tu dengan baik. Dia akan layan dengan baik. Kenapa? Sebab bagi dia, aku orang Islam ni, kamu orang tak Islam, aku kena berkhidmat untuk kamu sebab aku lebih mulia. Konsep orang yang berkhidmat tu lebih mulia daripada orang yang mendapat khidmat. Sebab apa? Al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Orang yang memberi tu sebenarnya dia lebih mulia daripada orang yang menerima. Maknanya dia telah dapat melangkah ke satu langkah. Maknanya dia telah membudayakan siapa yang menyumbang, yang memberi tu, yang buat kerja tu, orang tu yang hebat, bukan orang yang menerima tu hebat. Dan benda tu menjadi percakapan dalam masyarakat. Maknanya itu budaya yang jadi dia tidak bermula secara demikian. Dia ada, maknanya dia telah dimasukkan. Bila dan bagaimana dia masuk. Jadi kita ni nak menjadi orang yang memasukkan benda tu ke dalam budaya masyarakat kita. Pada saya, itu antara petunjuk-petunjuk yang dapat saya jumpa lah. Cuma sekarang ni nak cari dengan lebih detail macam mana nak, apakah elemen-elemen yang lebih kuat untuk kita masukkan unsur tu. Nampak tak apa yang saya nak sampai dalam perbincangan kita ni? Boleh ya? Kalau takut falsafah sangat. Mudah-mudahan ini satu, pada saya kajian ni masih baru lagi lah. Saya masih lagi. Tapi bila saya cakap dengan salah seorang keluarga saya di Amerika, dia kata orang Amerika dah tulis buku. Orang Islam kat sana dah tulis sebuah buku, How to Teach Your Kid Tauhid. Saya baru nak fikir, dia dah buat dua bahasa, English Arabic. Cuma saya tak dapat lagi. Kita baru fikir. Saya tak boleh break lah sebab saya dah fikir, dan semalam baru dapat tahu. Dia kata dah ada di Amerika. Sangat laris dan orang putih beli. Sebab dia tertarik. Macam mana? Dan orang yang tulis tu pula keluarga yang berjaya. Sebab anak-anak dia semua cemerlang dalam pendidikan dan kekal dengan identiti Islam di Amerika. Jadi kita pun nak belajar juga. Takkanlah kita ni kodok sangat, duduk Malaysia pun terancam Islam lah. Orang duduk di Amerika boleh jadi orang Islam, kita takut siang mana. Nanti jadi Kristian aja. Saya tak berhati lah. Macamlah orang Melayu ni teruk sangat. Takkah tengok, kita dijajah 400 tahun, tak ada pun orang murtad. Betul ke? Ketakutan tu betul ke? Tetapi saya tambah sikit ni, 2 minit. Satu yang agak menyedihkan juga ialah bangsa Melayu ni belum lagi mampu mengeksport tauhid dia tu kepada bangsa lain. Sehingga ada satu bangsa yang masuk Islam di tangan orang Melayu. Setakat ni kita tak jumpa lagi. Setakat yang saya tahulah. Mungkin orang lain tahu, wallahualam. Ada tak orang Iban ke? Dulu dia bukan Islam, tapi semua orang Iban tu macam orang Melayu dah masuk Islam di tangan orang kata apa ni, agak India lah, tak kira lah kan. Maknanya bangsa tu telah mengeksport. Orang Arab 100 tahun je dia masuk Islam, separuh dunia jadi masuk Islam. Orang Melayu dah 500 tahun paling lewat. Maknanya paling lewat orang Melayu ni masuk Islam 500 tahun. Maknanya kalau itu berita, saya rasa tu salah lah. Maknanya lebih awal daripada itu. Tapi adakah pemikiran ekspor tauhid kita tu berlaku? Mungkinkah kerana itu kita terlalu diancang dengan perasaan takut kita ni kena convert? Tak ada
murtad. Oh ni kalau buat macam ni jadi murtad. Baik ke tak baik pemikiran tu bagi bangsa kita? Saya tidak melihat dari satu sudut. Mungkin baik, mungkin tak baik. Ustaz dia tengok kes-kes yang tak lagi. Punca dia memang masyarakat Islam sekarang dia tidak lemah. Sebab punca dia sebab kurang tidak. Tapi dia yang menjadi yang saya nampak dua lah yang rata-rata yang kejadian yang berlaku dalam seorang baik. Nombor satunya sebab orang Islam sendiri tak berapa bantu orang Islam. Itu termasuklah Kristian yang miskin. Miskin yang mendapat bantuan dari orang Kristian. Ya. Dan kita nak minta masyarakat ini susah sangat. Itu salah satu punca senang nak murtad. Yang keduanya banyak terjadi di kalangan budak-budak yang remaja lah. Dia pandang agama Islam ni susah, kena sembahyang, kena puasa. Jadi dia tak nak, dia supaya diri dia tak payah buat apa yang kena buat. Jadi dia murtad tu supaya Senang murtad, semua boleh buat. Macam orang Kristian tak payah buat apa-apa. Dan saya juga pernah orang Kristian. Dan kau kena puasa lah macam ni kalau aku Islam. Oh, nanti dulu lah. Kena sembahyang lah, kena puasa. Benda macam susah lah kalau Islam. Jadi mungkin ada cara yang kita sendiri kena buat lah, nampak benda tu tak susah. Bila kita buat. Itu kena cara je lah. padahal tak nak semayang, tak nak puasa pun dia tak perlu murtad kan. Tak payah semayang je lah. Mungkin juga sekarang ni banyak sangat apa ni, aktiviti. Saya tak tahu negara-negara lain dia ada tak jais ni semua. Jadi kalau awak orang Islam, awak minum arak, awak kena tangkap. Jadi kalau dia Kristian, dia minum arak, Tak kena tangkap. Kristian, tak boleh nak tangkap kan. Ya. Lepas nyanyi daripada boleh buat semua benda yang orang Islam tak boleh buat. Jadi Kristian. Okey, jadi di situ dia telah rasa orang bukan Islam tu beruntung, dia tu rugi. Dia tu rugi sebab dia ni banyak masalah kan. Punca dia akidah dia lemah sangat. Ya. Nah, nampak ada petunjuk di situ, iaitu dia tidak merasa ketinggian dia dengan Islam. Dia rasa orang lain tu lebih beruntung sebab tak Islam, banyak benda boleh buat. Orang Arab dia minum arak tapi aku tak murtad. Aku pergi buat benda yang kamu pun tak buat. Benda jahat yang kamu tak buat, biar aku buat. Tapi Islam, tak boleh kita buat Islam. Dia apa jadi macam tu? Tu pelik juga kan. Wallahu alam. Ya, betul. Saya pernah ya, terima kasih. Saya nak pasal agama-agama yang lain. ya. Seperti dalam agama Kristian, kalau kita baca buku agama Kristian, dia tidak mengatakan bahawa arak tu halal. Okay, at the same time dalam agama Kristian pun dia ada puasa, dia ada if you follow the real Christianity lah. Tapi sebenarnya seperti apa kita katakan, akidah tu memang lemah. Person akidah ataupun tauhid, ilmu tauhid, kalau begitu lemah sekali, dan dia terjebak dengan benda-benda yang dia fikir okey kalau dia pergi Christianity dia boleh buat benda begini. So just basically like recruitment center lah yang menjadi macam betul. Dia tengok agama lain, tak ada pun Kristian kata alat tu halal kan. Tapi dia punya alat tak kenal apa-apa. Kita hukum hudud kita kan. Tak ada apa-apa hudud. Tak ada ketakutan dalam Kristian. Betul. Salah satu. Okay. Seorang orang agama lain masuk Islam, tapi tinggal dalam Islam. Pertama sekali orang Islam kita tidak ada follow up. Dia jadi orang Sarawak. Betul. Dia tak ada follow up. Kita baca mereka yang beragam yang diwajibkan membimbing orang Islam yang beragama. Dia tidak perasaan dia dakwah itu sebagai satu kerja, Ya. bukan satu ibadat. Jadi dia tidak boleh follow up terus sampai masuk kampung-kampung. Biasa di tempat mereka di mana orang Kristian masuk kampung tu, lepas itu perhatian dong daerah lain. Padahal tahu bahawa
kita orang Islam kita, orang kita, kadang-kadang kita mungkin bahawa mereka yang bukan Islam tu sebagai asing, tidak mereka hidup macam orang Islam, jadi mereka tak rapat dengan kita. Dia tak rapat tu kurang, jadi tak apalah, apa tak Islam lebih baik pada Islam. Dia berlaku, dia berlaku. Semangat tu yang kita banyak berlaku mana kurangnya pendakwah pada Islam ni dapat belajar daripada cara orang ni, orang Melayu Kristen dakwah yang kita tahu. Sebab kita ramai orang macam yang masuk Islam, padi besar Islam, dah beritahu dah macam mana apa kekurangan ada, apa jadi Islam, tapi dia tidak diambil tiba. Ya. Tiba oleh dakwah. Okey. Terima kasih. Saya rasa tajuk ni kita akan bincang sekali lagi. Dan kalau boleh tajuk kita sebenar kita pergi tadi tu ialah bagaimana mengajar tauhid kan kepada dalam perbualan keluarga kita. Dan akhirnya tajuk tu kita nampak kesan dia besar. Dan masalah ni dihadapi oleh semua orang. Saya rasa perlu kita tambah perbincangan dalam perbincangan yang akan datang, insya-Allah. Sebab saya memang takut ada orang ada kerja ambil anak dan sebagainya. Lagipun biasanya ada makanan. Ustaz pula teringat makanan. InsyaAllah terakhir saya minta sangatlah supaya antara hari ini dengan slot saya yang sebulan lagi tu, kalau boleh masing-masing cuba aktifkan dulu perbualan tauhid ni dengan keluarga masing-masing, dan cuba survey apa panggil kesan-kesan ataupun ada apa-apa yang boleh dipelajari daripada situasi tu. Nanti kita nak kongsi. Sebab saya bukan expert yang datang untuk bagi tahu tuan-tuan dan puan. Saya lebih kepada nak belajar. Jadi kalau saya seorang buat, pengalaman saya seorang, jadi mungkin semua yang ada ni boleh sebulan lah kita bagi homework sebulan. Kan? Banyak kita akan jumpa mungkin pengalaman-pengalaman yang menarik, dan insya-Allah pengalaman-pengalaman ni kita akan boleh kita kumpulkan dan mungkin boleh memberi manfaat pada masyarakat kita. Saya macam saudara kita cadangkan tadi, saya berharapan juga maka dia satu hari nanti akan keluar satu buku jugalah, kan, satu hasil kajian ni. Sebab saya rasa ada sesuatu yang sangat diperlukan oleh masyarakat kita berkaitan dengan isu tauhid dan pembentukan dari dalam keluarga. Ya, mudah-mudahan setakat itu saja yang dapat saya bincang pada hari ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.